Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Abang Abdul Rahim bin Taib dan saya wakil daripada kumpulan 5 akan membentangkan tentang projek kumpulan kami. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 5 orang iaitu Xiao Kai Sen, Nasrullah bin Muhammad Amin, Muhammad Amirul Ashraf bin Azman, Harith Muhammad bin Hazri dan saya sendiri Abang Abdul Rahim bin Taib. Saya mulakan dengan pengenalan. Apakah itu organisasi? Organisasi adalah sebuah entiti yang terdiri daripada sekumpulan orang yang bekerjasama. Sebagai contoh, Persatuan Kejiranan, Badan Amal, Kesatuan ataupun Perbadanan. Dan apa pula organisasi perniagaan? Organisasi perniagaan adalah sebuah entiti yang dibentuk untuk menjalankan perusahaan komersial. Antara syarikat yang menjadi pilihan kami untuk ditemu bual ialah Bustad Marketing. Pengasasnya ialah Encik Kamarul Hisham AB Ghani. Bustad Marketing merupakan sebuah syarikat yang berdaftar secara sah di bawah Suruhanjaya Syarikat Malaysia atau lebih dikenali sebagai SSM. Ia mula beroperasi pada tahun 2016. Nama komersial yang digunakan adalah Bustad, iaitu yang menggabungkan antara boost dengan start. Tujuan ditubuhkan adalah untuk memacu transformasi digital melalui teknologi data digital dengan memfokuskan kepada analitik data digital. Seterusnya, antara produk dan perkhidmatan yang dijalankan ialah yang pertama, data analisis dan analitik digital bagi mengoptimumkan perkhidmatan atas talian bagi senarai data peniaga setempat. Yang kedua, data analitik bagi pembangun sistem, aplikasi dan laman sesawang. Yang ketiga, reka bentuk dan membangunkan laman sesawang. Yang keempat, khidmat sokongan audit dan penyelenggaraan laman sesawang. Yang kelima, pemasaran digital meliputi Google Ads dan Microsoft Bing Ads. Yang terakhir sekali adalah kursus dan program pembelajaran lanjutan, aplikasi dan perisian terkini. Seterusnya, struktur pengurusan organisasi, divisional, fungsian atau metrik. Bustad menggunakan struktur organisasi fungsian mengikut bahagian. Bustad merupakan sebuah syarikat dalam kategori maklumat dengan struktur organisasi berdasarkan bidang kepakaran dan tahap kemahiran. Bidang kepakaran dikategorikan kepada pengurusan, jurutera data, pembangun sistem, aplikasi dan laman sesawang, auditor dan juru teknik laman sesawang dan pelatih digital. Seterusnya, mari kita kenali fungsi pengurusan. Yang pertama, merancang ataupun planning. Bustad Marketing mengesyorkan 3 perkara utama dalam perniagaan mereka, iaitu yang pertama, menetapkan visi, misi dan nilai dalam organisasi. Seterusnya, mengenal pasti pasaran sasaran utama syarikat, iaitu Bustad menyasarkan perusahaan kecil sederhana ataupun PKS dan syarikat berkaitan kerjaan. Yang ketiga, mengenal pasti kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam organisasi, iaitu bila kita baca dekat slide ni, kita dapati kekuatannya adalah didukung oleh pakar teknologi. Kelemahannya pula kesedaran terhadap kepentingan analitik data digital oleh pengguna. Yang ketiga, peluang penggunaan peranti digital kian meluas. Yang terakhir, ancaman. Ancaman adalah perniagaan mereka adalah secara pasaran terbuka menyebabkan pasaran tempatan, iaitu Bustad sendiri, mudah untuk ditembusi oleh penyedia perkhidmatan analitik data dari luar negara. Seterusnya adalah menganjur ataupun organizing. Bustad Marketing menetapkan prinsip di mana mengenal pasti tanggungjawab setiap jawatan dalam organisasi. Okey, bila kita lihat pada bahagian piramid ini, piramid ini diterajui ataupun diketuai oleh pengarah paling atas sekali. Yang di bawahnya adalah penolong pengarah dan seterusnya adalah ketua jurutera teknologi dan ketua penyelia data dan juruteknik dan pekerja bebas. Berikut merupakan tugas-tugas bagi setiap jawatan dalam organisasi. Seterusnya, kita sambung dengan memimpin ataupun leading. Bustad Marketing menetapkan 3 prinsip utama di bawah memimpin, iaitu yang pertama, merangka strategi untuk memotivasikan pekerja untuk mencapai KPI mereka.
Bustad sebagai satu pasukan melakukan perbincangan santai, yakni merupakan strategi utama melibatkan semua pihak dalam menyiapkan projek. Yang kedua, menyampaikan gaya kepimpinan oleh daripada pengurus sendiri. Iaitu sebagai contoh, gaya kepimpinan transformasi ataupun empowering leadership, di mana pekerja atau pihak atasan berbincang terlebih dahulu sebelum merangka, melaksanakan dan menyelesaikan sesuatu tugasan. Pekerja juga diberikan hak sepenuhnya untuk memberikan pandangan dalam penambahbaikan kualiti kerja. Yang ketiga, mengenal pasti cabaran dalam memotivasikan pekerja, iaitu tingkah laku pekerja dalam melaksanakan tugasan. Fungsi pengurusan yang terakhir adalah mengawal ataupun controlling. Bustad Marketing menetapkan dua prinsip utama di bawah mengawal. Yang pertama adalah memastikan pekerja berkelakuan baik dan berprestasi tinggi, di mana Bustad menjaga pelbagai aspek, iaitu yang pertama, menyediakan tempat yang kondusif kepada pekerja. Yang kedua, menawarkan insentif kepada pekerja. Yang ketiga, menyediakan peranti atau kemudahan yang terkini. Yang terakhir sekali, memberikan allowance kepada pekerja yang menyiapkan modal tambahan. Yang kedua adalah menggunakan teknik yang betul bagi menguruskan prestasi pekerja yang lemah, iaitu yang pertama, membuat perbincangan secara bersemuka untuk mendengar masalah yang dihadapi oleh pekerja. Yang kedua, menukarkan kebahagiaan yang lain atau yang dipohon oleh pekerja. Yang terakhir, memberikan ruang untuk berehat bagi menghilangkan burnout semasa bekerja. Berikut merupakan gambar bagi sesi temu bual yang pertama yang dijalankan pada tarikh 5 Januari 2023 bertempat di Burger King Bangi pada masa 2 petang. Ini pula gambar bagi sesi temu bual yang kedua yang bertarikh 23 Januari 2023 bertempat di Gelanggang Tenis UKM pada masa 5 petang. Dan seterusnya, terdapat sedikit sedutan daripada sesi temu bual yang kedua ini. Seterusnya ialah apakah cabaran yang anda hadapi dalam menguruskan sumber manusia? Cabaran kebiasaannya yang lebih adalah komitmen berkenaan dengan komitmen bekerja dan dalam melakukan tugas seharian. Sebagai contoh, seorang pekerja yang berada di hadapan komputer selama 6 jam sehari untuk mengambil data, dia tersebut tidak dapat memberi komitmen yang berterusan. Dia akan melakukan kerja bangunan web dan analisis data tidak dan menyebabkan apabila berlakunya ketidakpuasan pada pelanggan dan syarikat. Okey. Soalan yang terakhir bagi Sebagai kesimpulan, melalui kajian ini meyakini bahawa dengan pengurusan yang baik, sesuatu organisasi itu mampu berkembang pesat meskipun berada dalam keadaan ekonomi yang tidak stabil. Melalui perancangan yang baik, organisasi mempunyai pandangan yang jauh lebih ke hadapan. Melalui pengelolaan yang teratur, kebolehan yang ada pada semua ahli organisasi akan dapat digunakan dengan sebaiknya dan semaksimum yang boleh. Pemimpin juga mempunyai sifat kriteria kepimpinan mampu meningkatkan produksi melalui peningkatan motivasi semua ahli organisasi. Yang terakhir sekali adalah pengawalan yang baik dapat memastikan semua kegiatan dalam organisasi berjalan dengan lancar mengikut hala tujuannya. Dengan ini, organisasi akan mampu menuju ke tahap yang lebih tinggi. Maka berakhirlah sudah pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.